Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam bahagia dan selamat malam untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada hari ini. Tak maaf saudara, suara saya tak berapa jelas, tak berapa sihat. Saudara Raja Syarizat, saudara Awang Yusof, Cik Rosli, itu juga Bert. Saya minta maaf lah kalau suara saya tidak begitu bertenaga. Saudara Zat Mercy, saya masih lagi lalu makan ubat saudara. Saudara Mac Gobi, saudara Miss Kurishan Saleh, saudara Azrizan, Jogo Mohono, begitu juga saudara Syukur Jamil, saudara Anwar Saleh, Hani Abdullah, Ilyas Muhammad, Zamari LC, saudara Azmi Nodi dari Bagan Datuk, Muhammad Kepli, Muhammad Asri Dev dari Kuantan, saudara Dizek Ketari, Baru Seni Kurungot daripada Sarawak, saudara Ahmad Map, Joka Karim dari Taiping, saudara Madam K, saudara Puan Syarifah Hapipah, Yaumon, begitu juga Mike Gobi, saudara Muda Sulung, saudara Nur Azman, Mahasan Harun, hadir dari Bukit Jalil, saudara Yusuf Awang dari Tanah Merah, Kelantan. Juga saudara Jalil Ali, saudara Bakar Ahmad, Jabat Pembela dari Kulim, Kedah, bin Haji Arsyad, saudara Maksu, Bukit Mertajam, Abike, Yaumon, Bai Chef Tahir, itu juga saudara Azizan Pak Chu dari Langkap, saudara Nur Ali, Safia Yusof, saudara Azizul Abdul Hamid, Azizul Muhammad Yusof dari Bangsa, Cik Dut, apa khabar, saudara Fadil Amin, saudara Richard Bakri dan teman-teman yang tak sempat saya santun ni, saya mohon maaf saudara. Sebab saya terpaksa buat laju sikit hari ni kerana besar kemungkinan kalau tak sempat lagi, tak ada tenaga, setengah jam ke 40 minit ni terpaksa terhenti. Kita terpulang pada tenaga. Sebab saat ini saya dipengaruhi oleh ubat. Jadi mungkinlah pencerahan saya ni tak serancak seperti biasa. Tapi sebagaimana yang selalu saya katakan, saya berjanji dengan teman-teman, selagi terdaya saya akan berusaha untuk memberi pencerahan saban malam agar warga kita sentiasa mendapat informasi yang terkini semoleh mungkin saudara. Saudara, hari ini hari Khamis tanggal 2 November, malam ni malam Jumaat saudara. Berdoalah kita kepada Allah SWT agar sentiasa mendapat rahmatnya dan negara kita ini dijauhkan daripada sebarang mara bahaya. Itu permohonan saya saudara. Terima kasih Azizul Abdul Hamid, tolong share katanya. Saudara Mat Sepana Jaya, saudara Mahasan Harun dia kata kesihatan lagi penting. Benar saya. Tapi bila saya rasa bersalah kalau saya tak dapat bertemu dengan anda, sebab saya dah berjanji pada diri saya dan saudara semua, saya akan bersua muka saban malam. Puan Najah Comel-Comel, begitu juga saudara Kamarudin Osman, saudara Rabudin Pasarat, saudara Fazilah Abdullah, saudara Pak Chu, pilihan raya kecil lepak jepak ni. Mungkin saya ada sikit bahannya tapi takut tak sempat nanti saudara Tahir. Saudara Edi Tahir dia kena tahu dah kena skip. Bukan saya skip saudara, kadang-kadang laju begitu tak sempat nak baca. Dia mata saya ni tengok kuyu je saudara. Baik saudara, hari ini hari yang ke-1324. Hati-hati saudara bahawa virus tersebut masih ada lagi. Malahan sebagaimana saya katakan semalam saudara, saya dapat laporan daripada keluarga Datuk Seri Najib. Beliau juga terjangkit oleh virus tersebut dan masih lagi berada di Hospital Kuala Lumpur. Jadi artinya saudara, virus itu masih ada lagi. Terima kasih Ziza Jane, Sekuntum Mawar Merah memberi semangat pada saya, Rizana, Mak Spana, John Kelabu, begitu juga Puan Nuraini, saudara Mak Zaki, Abang Tony Durian, saudara Jaharudin. Jadi saya merasakan bahawa virus itu masih ada. Cuma saya tak dapat laporan sepenuhnya dari Kementerian Kesihatan. Jadi apa yang boleh saya lakukan? Sempena malam Jumaat ni saudara, lepas pencerahan ini, duduklah di tengah semayang. Kita berdoa pada Allah SWT. Hanya Allah sahaja yang dapat mengusaikan segala permasalahan kita. Tak gitu Puan Rubidin dan Puan Rubidin dan pasangannya, Puan Rashidah Ahmad Noor, saudara Bakat Ahmad. Dia minta saya rehat. Tapi tak apa, saya akan berusaha juga memberi pencerahan. Jadi saya mengharapkan pertama-tama sekali saudara, kita jagalah kesihatan kita, jagalah kita punya kebersihan dan keluarga kita saudara. Dan berdoa pada Allah. Allah saja yang mampu untuk menghuraikan, menyelesaikan persoalan yang kita alami. Sekarang dah 1324 saudara. Datuk Seri Najib macam saya katakan tadi juga terjangkit. Kita juga berdoa
agar apa yang dialami oleh beliau segeralah diusahakan kesehatannya kembali sembuh seperti biasa, saudara. Itu keadaannya. Dan hari ini saya tak dapat nak buat tentang e-commerce, saya minta maaf, saudara. Dan besok, saudara, saya kebetulan besok saya akan ke Lumut, ada hal, ada perbincangan dengan kawan-kawan, nak cari makan, cari bisnes sikit, saudara. Tapi tak tahulah, kalau tak dapat besok, lusa nak jumpa, ada jumpa kawan kita, saudara Zizah, saudara Maidin Ahmad. InsyaAllah saya akan cuba bersiaran bersama dengan saudara Ismi. Dia malam saya akan berjumpa lah dengan saudara. Siang cari rezeki, saudara. Tapi besok bukanlah memberi laporan terkini. Besok nak berbual-bual dengan saudara Ismi, dan juga saya sudah pun menghubungi Yang Berhormat Senator Kapten Amran. InsyaAllah kalau boleh kita bersiaran malam besok untuk mengetahui perkembangan di negeri Perak, saudara. Abang Alang KZ Jamaluddin, semoga dijauhkan segala bencana. Terima kasih Puan Mahidin Hamid. Kenapa manusia tak pernah cukup dan bersyukur sebagai pembangkang? Itu saya tak tahu. Sekejap lagi saya akan beri pencerahan. Baik, saudara. Kita terus masuklah naluri kehidupan. Saudara, lagi sekali saya ingatkan kepada anda bahawa saya bukan da'i, bukan juga ustaz, saudara. Saya hanya membaca tulisan teman-teman yang saya rasa sesuai untuk perkongsian kita bersama. Tak lebih daripada itu, saudara. Jangan tuduh mengatakan saya ni ustaz, ya, saudara Rizan Yusof, Puan Rashidah Mak Noh, begitu juga Jaka Linglung, saudara. Baik, saudara. Sebenarnya, saudara, cinta dunia itu seringkali mengotorkan kalbu kita, saudara. Kerana baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang penuh dengan penipuan belaka. Manusia akan diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain sebagaimana orang-orang berebut melahap makanan. Itu baginda Rasulullah bercerita pada sahabat-sahabatnya. Dalam satu peristiwa, baginda menyatakan bahawa kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang penuh dengan penipuan belaka. Dan manusia akan diperebutkan, kalau bahasa kasar kita, dikekahlah, saudara, oleh bangsa-bangsa lain sebagaimana orang berebut melahap makanan. Jadi para sahabat bertanya, apakah saat itu jumlah kami sedikit, ya Rasulullah? Maka baginda menjawab, penyakit wahan itu adalah kecintaan yang sangat... Tidak, katanya. Selalu skip pula, saya minta maaf, laju. Jadi para sahabat tanya, apakah saat itu jumlah kami sedikit, ya Rasulullah? Maka baginda menjawab, tidak. Bahkan ketika itu jumlah kamu sangat ramai. Tetapi kamu seperti buih di atas air. Bahkan kerana kamu mengidap penyakit wahan. Saat itu katanya manusia akan mengidap penyakit wahan. Para sahabat bertanya lagi, apakah penyakit wahan itu, duhai Rasulullah? Baginda bersabda, penyakit wahan itu adalah kecintaan yang sangat kepada dunia dan takut akan kematian. Cinta dunia merupakan sumber utama pada segala kesalahan. Dan runtuhnya kemuliaan berpunca dari segala fitnah. Dan semua kesalahan adalah kerana kita cinta kepada dunia. Sedangkan baginda Rasulullah tidak ada cinta akan dunia kecuali cinta terhadap Allah SWT, cinta terhadap kemuliaannya. Ingat, saudara, akhirnya manusia ni kata baginda Rasulullah seperti buih-buih di atas air. Buih itu hilang, pup habis, tak ada apa. Pup habis. Itulah keadaannya apabila ada penyakit wahan. Jadi penyakit wahan adalah penyakit cintakan pada dunia, melupakan hari akhirat, saudara. Jadi orang yang sudah cinta terhadap dunia, mereka akan sombong, mereka akan merasa dengki. Begitu juga mereka akan serakah nafsunya dan berusaha dengan segala cara untuk mencapai segala keinginannya. Kerana itulah, saudara, yakinlah bahawa dunia itu keseluruhannya adalah kepunyaan Allah, bukan milik kita. Segala sesuatu yang kita miliki, baik sedikit ataupun banyak, semuanya adalah milik Allah, saudara, kepunyaan Allah. Jadi dalam mencari rezeki, janganlah kita mempergunakan kelicikan. Kerana dengan kelicikan ataupun tidak, datangnya tetap dari Allah. Jadi, saudara, dalam soal kita cari rezeki, kita redha apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh. Sebab rezeki tidak pernah salah alamat. Jadi, saudara, jangan ada penyakit kecintaan pada dunia. Sebagaimana sabda junjungan, manusia itu akan terjebak dalam penyakit wahan. Dan walaupun kamu ramai, kamu akan dilapah oleh bangsa yang lain. Dan macam sekarang, saudara, apa yang berlaku di Palestin,
mereka dilapah, dipelahap oleh bangsa lain. Itu sudah benar apa yang nyatakan Rasulullah. Bila baginda Rasulullah menyatakan satu ketika nanti kamu akan dimakan ataupun dimakan oleh bangsa-bangsa lain kerana kecintaan terhadap dunia. Bila kita cinta pada dunia, kita lupa pada bangsa kita, kita lupa pada agama kita, dan kita lupa pada perjuangan hidup ini. Perjuangan hidup ini semata-mata kerana Allah SWT. Saudara, sabarlah. Tak maaf saudara, saya dalam sakit-sakit begini pun masih lagi nak beri dakwah pada teman-teman. Tapi ingat, saya bukan ustaz saudara, saya juga bukan da'i saudara. Baik saudara, kita masuk segmen Mutiara Kata. Saudara, ini kiriman teman-teman kita ramai menghantar pada saya ambil satu, kita baca. Sebenarnya saudara, insaflah saudara. Kekayaan yang paling agung di muka bumi ini adalah ketenangan di dalam hati. Ingat saudara, kekayaan paling agung di dunia ini adalah ketenangan dalam hati. Tak maaf saudara, tegak gatal. Dan kedamaian serta ketenangan yang Allah berikan dapat dinikmati dalam hidup ini bila kita tidak membandingkan dengan kehidupan orang lain. Itulah saudara. Ingat saudara, kekayaan yang paling agung di muka bumi ini adalah ketenangan dalam hati. Itulah kekayaan sebenarnya. Apa artinya kekayaan kalau hati tak tenang? Apalah artinya kesenangan kalau hidup kita dironda diselabuti oleh kerunsingan dan sebagainya. Dan kedamaian serta ketenangan yang Allah berikan, kita dapat nikmatinya bila kita tak membandingkan dengan kehidupan orang lain. Jangan kita rasa kita senang tengok orang lain susah. Buat apa? Ataupun orang lain lebih kaya daripada kita. Akhirnya serakah kita akan berusaha untuk lebih kaya dari mereka. Itulah perangkap dalam kehidupan kita yang akhirnya kita menjadi insan yang langsung tidak bersyukur atas apa saja pemberian Allah SWT. Dan juga kita kadang-kadang bila kita susah tengok orang senang, kita cemburu, kita marah. Sedangkan kita lupa bahawa itu hanyalah sekadar satu dugaan. Jadi kita harus insaf dan kembali pada Allah. Yakin keadaan Allah SWT. Dan selalu saya pesan pada anda kalau baca balik culipan saya yang lalu-lalu, saya mengatakan bahawa sesuatu kehilangan itu pasti akan diganti dengan jauh yang lebih baik pada kita oleh Allah. Hari ini kita hilang, contohnya kita hilang wang RM100. Mungkin Allah mau menggandakan dapat RM1,000, kita tak tahu. Segala-galanya itulah rahsia Allah. Saudara, jadi saya haraplah agar apa-apa yang saya bercerah ini hanya sekadar pandangan dan nasihat. Kalau baik, jadikanlah pandangan dan nasihat. Kalau ia tak baik, usirkanlah saja daripada pengetahuan anda. Dan saya tetap mengingatkan pimpinan negara, janganlah berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita khawatir dan bimbang negara boleh muflis. Ya, Saudara Zari dari Pasir Mas Kelantan, Zari. Saudara Arus, salam, terima kasih. Cik Awang, salam perpaduan katanya. Saudara Umi Akiyah, Saudara Mamo dari Semban, Saudara Awi bin Yah, salam, Saudara Faizal Aco, Saudara Muhammad Harmi. Lain sangkut-sangkut pula hari ni, itu keadaannya saudara internet saudara. Jangan betulkan TV anda. Saudara Rahman Arazaina, Saudara B. Hafiz, Saudara Haji Lokman, Haji Osman. Apa khabar Tuan Haji ya? Baik saudara. Selain memperingatkan pimpinan negara agar tidak membelanjakan wang negara tanpa had, saya mengingatkan pada teman-teman yang berhasrat untuk menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam mana-mana channel. Saya tak marah, saya tak menghalang. Tapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tak mampu untuk memantaunya satu persatu. Masing-masing tanggungjawablah. Saya bertanggungjawab atas pencerahan saya. Anda bertanggungjawab atas suntingan yang anda lakukan. Fair. Dan kena ingat saudara, ini adalah pencerahan politik. Matlamatnya hanya sekadar untuk memberi informasi pada teman-teman. Kalau yang dah tahu tu okeylah, mungkin tak tahu. Dapat pengetahuan, itu saja. Terima kasih saudara Mat Semana. Dan begitu juga saudara, bila saya memberi pencerahan, saya memberi pandangan, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Dia masalahnya bila kita tak bersetuju, tu kita marah. Jangan begitu saudara, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Itu paksinya. Kalau saudara nak menyantuni, hantar kiriman, tak ada masalah bagi saya. Asalkan saudara menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Saudara Zulkifli Bidin, dia kata dari Seputih Kuala Lumpur. Ini adalah bahagian UMNO saya ni, saudara Zulkifli. Ya saudara Zul. Apa khabar? Orang bahagian Seputih, sihat? Moga sihat.
Saya seputih ni adalah bahagian UMNO, saya jadi ahlinya dari tahun 82. Tidak akan berganjak, itu perjuangan kita, saudara. Dan saya ingin menjelaskan lagi pada saudara bahawa kita adalah warga cinta damai. Bila warga cinta damai, dia akan menyantuni semua persoalan secara berhemah dan harmonis sifatnya. Baik saudara, itu peringatan, jangan lupa saudara. Kita masuk berita pertama. Mungkin saudara dapat tahu, mungkin tak tahu, bahawa kabarnya bahawa semalam kesan pada banjir di Johor, mulanya kemarin 22 keluarga ditempatkan di pusat pemindahan sementara di Dewan Raya Sungai Tiram. Tapi hari ini kabarnya meningkat pada 72 orang. Tiba-tiba saja air didapati meningkat begitu cepat di kawasan Sungai Tiram di Johor. Kerana menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Johor Bahru, jumlah mangsa meningkat berbanding malam kemarin yang menempatkan 24 mangsa. Dan kini mangsa ditempatkan di PPS selepas kediaman mereka di Jalan Mak Piah dan Jalan Batu 10 dinaiki air malam tadi. Ya, bagaimanapun kawasan banjir telah surut ketika dan pemantauan masih dijalankan. Itu keadaannya. Nampak surut tapi kita bimbang, saudara. Kalau air itu menaik baik sebab petang tadi hujan. Sementara itu menurut Jabatan Pengairan dan Saliran Sungai Sembrong di Batu Pahat, ia mencatatkan paras amaran dengan paras air semasa 1.95 meter. Dia berhampiranlah dengan paras bahaya. Paras bahaya adalah 2.14 meter. Jadi teman-teman yang tinggal di kawasan Sungai Tiram ataupun air Sungai Sembrong itu berhati-hati, saudara. Kalau hujan berterusan, air naik, yang kekhawatiran kita apabila bertembung air pasang besar, tentulah akan mengundang banjir. Saya bercakap ni mungkin sikit-sikit batuk, minta maaf saya. Dah sakit-sakit pun gatal nak pergi pencerahan. Itu marah rumah saya, saudara. Keluarga saya pun marah. Dia kata, apa papa ni? Dah sakit tu tidur je lah makan ubat. Saya kata, bukan tak boleh, tapi terasa bersalah lah, saudara. Baik, saudara. Itu di Johor. Tapi di Perak, nampak gayanya, mangsa banjir di negeri Perak terus meningkat. Kerana pagi ini, daripada 363 orang yang dipindahkan kepada pusat pemindahan sementara, sudah meningkat kepada 386. Daripada 111 keluarga yang dipindahkan. Menurut Pusat Kawalan Operasi Bencana Perak, setakat jam 8 pagi tadi, PPS Dewan Majlis Perbendaharaan Teluk Intan dilangkap dalam daerah Ili Perak yang telah pun dibuka semula tengah hari tadi, yang menempatkan seramai 44 mangsa daripada 12 keluarga. Di daerah Teluk Intan kali ini memang banjirnya yang tidak dijangka dan paling teruk. Walaupun tak sampailah pucuk atap, tapi semua mangsa terpaksa dipindahkan, saudara. 3 PPS iaitu PPS Dewan Serbaguna Padang Tembak yang telah dibuka sejak 23 Oktober, saudara. Dan hari dah 2 bulan dah, saudara. Kemudian PPS Sekolah Kebangsaan Cangkat Lobak yang dibuka pada 20 Oktober dan PPS Alor Pongsu dibuka pada 30 Oktober daerah Krian. Ketiga-tiga PPS ni masih aktif lagi, saudara. Sebab itu Hilir Perak menjadi daerah paling terjejas di negeri Perak dengan merekodkan 229 mangsa dari 68 keluarga di PPS Dewan Serbaguna Padang Tembak selepas beberapa kampung di Cangkat Jong dinaiki air kesal limpahan Sungai Bidu. PPS Sekolah Kebangsaan Cangkat Lobak pula mencatatkan 100 mangsa daripada 24 keluarga, manakala PPS Sekolah Kebangsaan Alor Pongsu menempatkan 57 mangsa daripada 19 keluarga. Itu keadaannya di Perak, saudara. Paras air di Sungai Kintawe, Tanjung Tualang dan Sungai Krian di Selama berada pada paras berjaga-jaga dengan masing-masing merekodkan 13.68 meter. Ini paras berjaga-jaga bagi Sungai Kinta. Ialah 13 meter. Sekarang ni kalau ada 13.8 macam mana, saudara? Selain itu, Sungai Ijuk di Titi Ijuk turut berada pada paras berjaga-jaga apabila merekodkan pada paras 11.49 meter. Saudara, itu keadaan di negeri Perak. Kita mengharapkan agar warga negeri Perak, kalau hujan-hujan begini, yang tinggal di kawasan berhampiran dengan sungai, eloklah bersiap-siap untuk pindah. Dan paling penting sekali, saudara, pastikan barang-barang berharga serta surat-surat penting, surat kelahiran, pasport, IC dan sebagainya, saudara, diselamatkan terlebih dahulu ataupun diletakkan di tempat yang lebih selamat.
Itu penting saudara, jangan pula dibawa oleh air, besok ada masalah pula kita nak daftar dan sebagainya. Saudara, saya juga mendapat gambaran bahawa di Kedah semalam rupanya 24 buah rumah rosak apabila berlaku kejadian ribut di dua lokasi di Pendang. Menurut Pegawai Pertahanan Awam Daerah Pendang, Lieutenant Yuslina Yusof, katanya kawasan tersebut membabitkan Taman Seri Delima di Jalan Jenun dan Kampung Pulau Macang di Pendang. Ribut taufan dipercayai berlaku kira-kira jam 4.30 petang dan terjejas teruk adalah perumahan di Taman Seri Delima, membabitkan 23 rumah didiami oleh 72 mangsa. Ia taman di Seri Delima, saudara. Manakala di Kampung Pulau Macang pula, sebuah rumah yang didiami oleh 2 mangsa turut terkena ribut sebut. Ia menurut Puan Yuslina, APM Pendang juga menerima panggilan berkaitan pokok tumbang yang menghalang laluan di perumahan Kedah Asam Jawa dan Klinik Kesihatan Pendang. Bagi daerah Kuala Muda pula, 4 mangsa dari 2 buah keluarga dipindahkan ke pusat pemindahan sementara, iaitu di Surau Taman Guru Jaya, kesan daripada banjir kilat di Gurun, saudara. Demikian menurut Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kuala Muda, Kapten Azhar Ahmad. Banjir sebut disebabkan angin kencang dan hujan lebat. Saya hanya memberi laporan bila ada pihak berwajib, pihak berkuasa yang bertauliah memberi laporan. Memang mungkin kawasan tempat anda ada yang banjir sebagainya, saya tak boleh memberi laporan kalau tidak ada pengesahan, saudara. Dan kabarnya pula di negara Indonesia, tiba-tiba di kawasan daerah Kupang, saudara, gempa bumi berlaku pagi tadi, saudara, pada ukuran 6.1 Richter, saudara. Iaitu di kawasan di timur Indonesia, kawasan Kupang. Menurut pakar seismologi Amerika Syarikat, gempa bumi itu turut menggegarkan ibu kota wilayah terbabit dan menyebabkan penduduk terpaksa berlari mencari perlindungan. Kajian pemantauan geologi Amerika Syarikat mendapati gempa bumi itu berlaku pada kedalaman 3.61 km di barat Pulau Timur berhampiran Bandar Kupang. Itu keadaannya. Maka kesan gempa bumi itu menurut Ketua Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Daryono, katanya beliau hanya menerima laporan mengenai beberapa kerosakan kecil dari pejabat daerah agensi di Kupang. Bagaimanapun penduduk setempat melaporkan mereka dapat merasai gegaran yang kuat, tapi tiada laporan kerosakan atau kemusnahan. Ya, saudara, selalu saya katakan Indonesia adalah antara kawasan dia punya landaian yang banyak ada gegaran apa dia panggil gegaran gempa bumi dan juga jaluran gunung berapi. Ya, saudara. Tapi bila kalau berlaku, kita berdoalah janganlah terjadi macam mana di Aceh tu, teruk segala yang mengundang tsunami. Bagaimanapun menurut laporan itu, apa yang berlaku di Kupang walaupun pada kadar 6.1 Richter, saudara, tapi tidaklah diramalkan berlakunya tsunami, saudara. Baik, itu laporan alam di sekitar kawasan kita, saudara. Bagaimana di Gaza. Ini salam dari Gaza, saya harus melaporkan. Malam besok mungkin tak dapat buat laporan, saudara, sebab saya dalam perjalanan, tak tahu apa jadi apa semua untuk melaporkan, kerana malam besok saya akan bersiaran bersama dengan saudara Ismi dan juga Kapten Amran. Kalau mungkin beliau ada laporan, kita boleh bercakap soal itu. Tapi bagaimanapun, saudara, dari Washington, apabila Speaker Dewan Perwakilan Amerika Mike Johnson katanya akan membentangkan rang undang-undang bantuan Israel. Ertinya memang jelas Amerika membantu Israel kerana jumlah rang undang-undang perbekalan itu berjumlah 14.3 bilion dolar bersamaan dengan 67 bilion ringgit untuk dihantar ke Israel sebagai bantuan kepada Israel. Dan persoalan itu bakal diundi di Dewan. Tahulah, saya belum mendapat laporan dah lulus tak lulus, saudara. Bagaimanapun tindakan itu dilihat agak berisiko yang meningkatkan defisit persekutuan sebagaimana yang dilaporkan oleh pejabat belanjawan Kongres. Johnson yang mewakili Parti Republikan menjelaskan rang undang-undang itu bertujuan menyediakan peruntukan iaitu 14.3 bilion dolar Amerika untuk Israel dengan memotong pembiayaan perkhidmatan hasil dalam negeri. Dia potong sana, potong sini, saudara, tapi nak bambit duit tu 14.3 bilion untuk dihantar ke Israel. Ini jelas bahawa Amerika adalah di belakang Israel, saudara. Jadi Dewan boleh mengundi rang undang itu dan meluluskannya dengan sokongan Republikan seawal hari ini.
Namun, bagaimanapun saya merasakan ramai menjangkakan bahawa ia berdepan dengan tentangan Senate di Dewan Senate. Kerana Dewan Senate dikawal ketat oleh Demokrat. Sebaliknya, untuk sebelah pihak lagi itu Republikan. Bagaimanapun, Rumah Putih ni White House lah saudara, tempat kediaman resmi Presiden Amerika, mengancam untuk menguatkuasakan veto. Dia akan gunakan kuasa veto Rumah Putih bagi memastikan peruntukan itu diluluskan kepada Israel ketika perang dengan Hamas semakin memuncak. Dan perwakilan Demokrat dan beberapa anggota Republikan nampak gayanya menentang rancangan itu. Sebaliknya, mereka memilih untuk menyokong permintaan Presiden Amerika Joe Biden yang meluluskan dana 106 bilion untuk bajet mereka lah, 106 bilion sahaja Amerika. Peruntukan itu merangkumi jumlah keseluruhan bantuan kepada Israel, pembiayaan bagi Ukraine untuk memerangi pencerobohan Rusia, meningkatkan keselamatan sempadan, bantuan kemanusiaan dan usaha mengekang pengaruh China di Indo-Pasifik. Johnson bagaimanapun mengundi untuk menolak bantuan kepada Ukraine sebelum beliau menjadi speaker. Namun, Senator Republikan Josh Hawley memaklumkan pihaknya menyokong sembilan dana itu untuk kerajaan di Kiev. Cuma ia tidak perlu digabungkan dengan bantuan Israel katanya. Dalam keadaan begini, sahaja Amerika akan menyediakan peruntukan untuk membantu Israel. Macam mana kita boleh menafikan hal ini sahaja? Sebab itu, apa yang dinyatakan oleh Yang Amat Perdana Menteri, dia kata dia hairan bagaimana kuasa-kuasa barat, kuasa besar boleh membantu Israel untuk melakukan pembunuhan di Gaza. Masa kita menyokong supaya keamanan dipupuk di seluruh dunia, di rantau Pasifik, di rantau di tebing barat. Tapi apa yang dilakukan oleh rejim Zionis ni nampaknya tidak boleh kita terima saudara. Sebab itu negara Iran nampak gayanya mereka telah pun menggesa negara-negara Islam supaya menghentikan perdagangan dengan Israel. Selaku pemimpin tertinggi Ayatollah Al-Khamenei hari ini, ia menggesa negara Islam menghentikan perdagangan dengan Israel, termasuklah ekspor minyak sebagai tindak balas kepada pengeboman Gaza sejak serangan balas oleh Hamas. Saudara, kerajaan Islam mesti berkeras untuk menamatkan jenayah dengan segera, katanya. Negara-negara Islam tidak seharusnya bekerjasama dari segi ekonomi dengan rejim Zionis. Itu katanya. Sebab itu, sekatan ekspor minyak dan makanan harus dilakukan terhadap Israel. Dalam pada itu, Khamenei mengecam kerajaan barat yang menyokong Israel menentang Palestin dengan menamakan, dia terus namakan saja, Britain lah, Perancis dan Amerika Syarikat. Dia katanya dunia Islam tidak boleh lupa siapa yang memberi tekanan kepada penduduk Gaza. Ia bukan hanya rejim Zionis. Nampak keraslah kenyataan daripada Menteri Pertahanan Iran Muhammad Reza Ashtiani yang telah memberi amaran kepada Eropah tentang bila mereka membantu Israel, dan Iran juga akan campur tangan. Ini keadaannya, retinya krisis di tebing barat nampaknya berlarutan saudara. Bagaimanapun saudara, di Ramallah, Persatuan Bola Sabit Merah menyatakan sebanyak 59 trak bantuan berjaya memasuki semenanjung Gaza melalui lintasan sempadan Rafah. Kru-kru kami katanya telah pun menerima pada malam tadi sebanyak 59 trak syarat dengan bantuan melalui lintasan sempadan Rafah. Terima kasih. Jadi keseluruhannya sebanyak 217 trak yang dijadualkan membawa makanan dan bantuan ke Gaza. Tapi cuma yang bawa boleh masuk 59. Yang lain belum lagi boleh, saudara. Itu keadaan di Gaza, saudara. Sebab itu, menurut kenyataan Menteri Luar kita, Datuk Dr. Zamri Abdul Kadir, dia menyatakan Malaysia tidak akan berhenti melakukan libat urus dan berusaha untuk mempengaruhi negara-negara lain dalam menyokong perjuangan Palestin serta mengutuk dengan sekeras-kerasnya kekejaman rejim Zionis. Menurut Datuk Dr. Zamri Abdul Kadir, dia kata Malaysia perlu meneruskan usaha mempengaruhi bukan saja dengan negara-negara Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, malahan 77 negara G77 dan negara-negara berkecuali 6 untuk membantu rakyat Palestin di Gaza. Jadi kata Dr. Zamri, dia kata kita mula melihat pelbagai negara, misalnya satu persatu negara di Amerika Latin, mula menyatakan pendirian mereka yang berpihak kepada
rakyat Palestin di Gaza, dan mereka sudah pun mula mengutuk kekejaman yang dilakukan oleh rejim Zionis tu. Saudara, sebab itu hari ini Setiausaha Agung Veteran UMNO Malaysia, Datuk Mustafa Yaakob menyatakan bahawa UMNO veteran berdiri teguh di belakang ketetapan pimpinan negara yang menolak kekejaman yang dilakukan oleh rejim Zionis. UMNO veteran tidak redha melihat kekejaman itu diteruskan dan mahu agar gencatan senjata digunakan serta mengharapkan agar pimpinan negara mencari upaya supaya dapat membantu warga di Gaza dan mempengaruhi negara-negara luar sejajar dengan kenyataan Dr. Zamri supaya mereka juga turut mempengaruhi bangsa-bangsa bersatu, meminta agar Israel menghentikan tekanan ataupun serangan terhadap warga Palestin di Gaza. Sebab itu dari New York, Pejabat Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, mereka mengutuk sepenuhnya serangan udara Israel ke atas kem pelarian Jabalia di Gaza yang mereka anggap sebagai jenayah perang. Kerana jumlah besar kematian orang awam dan tahap kemusnahan selepas serangan udara Israel ke kem pelarian tersebut di Gaza Jabalia. Jadi maka pejabat hak asasi manusia secara serius berpandangan bahawa ini adalah serangan yang tidak sewajarnya dan boleh dianggap sebagai jenayah perang. Demikian menurut pejabat itu adalah hantarannya di media sosial semalam, saudara. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu itu adalah susulan pengesahan yang dibuat oleh Angkatan Pertahanan Israel mengenai serangan udara yang dilancarkan di kem tersebut. Jadi tengah ADS, serangan itu menyasarkan pasukan pejuang Hamas yang didakwa mempunyai rangkaian terowong yang luas di bawah penempatan tersebut. Jadi pejabat media Hamas melaporkan 195 penduduk Palestin maut dalam serangan pada Selasa dan Rabu di kem Jabalia di Gaza. Selain itu, 120 orang masih hilang di bawah timbunan dan runtuhan, manakala sekurang-kurangnya 777 mangsa cedera. Sebab itu, serangan itu dianggap sebagai satu jenayah peperangan yang dilakukan pada kawasan orang awam. Dan sekarang akhirnya Iran juga memberi amaran. Saudara, menurut Menteri Luar Iran, Saudara Hossein Amir Abdullahian, saudara, Menteri Luar Mesir, dia mengeluarkan kenyataan dan amaran terhadap penggabungan berterusan Zionis Israel di Gaza yang saat ini masih terus lagi berlarutan. Dalam satu sidang medianya bersama Menteri Luar Turki, dia pergi mengunjungi Presiden Erdogan, ini Menteri Luar Iran, iaitu mahu dan menekankan supaya seandainya gencatan senjata segera tidak berlaku di Gaza dan serangan pantas oleh Amerika Syarikat dan rejim Zionis berterusan, maka akibatnya kata akan menjadi lebih dahsyat lagi. Jika peperangan ini tidak dihentikan dengan segera dan serangan bersama terhadap penduduk awam, iaitu wanita dan kanak-kanak Gaza oleh Amerika dan Israel yang tidak henti-henti, maka akibatnya bagi mereka yang menjalankan perang ini akan menjadi serius. Ya, sebab itu dalam pertemuannya di Doha, di Qatar bersama kepimpinan politik Hamas dan berdasarkan maklumat yang diterima dari golongan saingan, boleh dikatakan bahawa jika genosid atau pembunuhan beramai-ramai dan jenayah perang terhadap penduduk awam tidak dihentikan dengan serta-merta, kita katanya sangat hampir ke tahap di kawasan Asia Barat ini di mana keputusan yang penting dan signifikan akan dilakukan. Jadi kalau Iran juga mengisytiharkan peperangan dengan Israel, maka bertambahlah kedudukan yang tidak terkawal di tebing barat, saudara. Jangan lupa, saudara, Amerika terjebak dalam peperangan dengan Vietnam, tapi akhirnya apa jadi? Hancur Vietnam. Walau mereka kalah, tapi Vietnam hancur. Begitu juga apa berlaku di Libya, apa yang berlaku di kebanyakan negara-negara Arab, saudara, selain daripada Vietnam. Itu keadaannya, saudara. Sebab itu Menteri Pertahanan Israel dia mengutuk sebarang serangan terhadap kawasan awam. Saudara, setakat ini, saudara, dalam tempoh 24 jam, saudara, sejumlah 200 terbunuh di kem pelarian Jabalia dan melebihi 1,000 orang yang cedera.
Ini Siswa Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Antonio Guterres menyifatkan serangan Israel pada Selasa dan Rabu di Jabalia sebagai amat mengerikan. Manakala pejabat hak asasi manusia berkata serangan yang tidak seimbang itu boleh dianggap sebagai jenayah perang. Tentera Israel akhirnya mengakui serangan itu dibuat kononnya untuk menyasarkan seorang komander Hamas. Itu saja alasannya, tapi ramai yang terkorban, saudara. Itu gambaran yang saya dapatkan, saudara. Di Parlimen hari ini nampak gayanya Menteri Kesihatan itu di Gaza. Setakat itu saja yang mampu saya beri ulasannya. Saudara. Baik. Cikgu, apa khabar cikgu? Terima kasih sekuntum warna merah untuk saya. Dan di Parlimen hari ini Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa mengesahkan bahawa Datuk Seri Najib telah pun dimasukkan ke hospital. Bagaimanapun beliau tidak boleh berkongsi maklumat berkaitan penyakit dan rawatan yang sedang diberikan kepada bekas Perdana Menteri itu. Dia kata saya hanya boleh mengesahkan kemasukan beliau ke hospital, tapi rawatan, penyakit dan sebagainya itu adalah sulit. Itu saja yang boleh saya maklumkan, kata Dr. Zaliha Mustafa di bangunan Parlimen hari ini. Beliau memberi memberi jawapan apa beri soal dari para wartawan. Ya, sekarang ini dalam satu kenyataan khas, saudara, pegawai khas dari Datuk Seri Najib itu Muhammad Mukhlis Maghribi. Dia memaklumkan bahawa Datuk Seri Najib terpaksa dikejarkan ke Hospital Kuala Lumpur pada hari Selasa selepas beliau mengadu demam. Dan setelah pemeriksaan dilakukan oleh doktor pakar, beliau didapati positif COVID. So, bagaimanapun, saat ini saya dipahamkan, menurut laporan yang saya terima daripada keluarga Datuk Seri Najib, bahawa beliau berada dalam keadaan stabil dan sedang menjalani kuarantin serta rawatan lanjut di Hospital Kuala Lumpur. Berdoalah saudara agar Datuk Seri Najib segera sembuh. Baik saudara, itu yang berlaku di Parlimen laporan Menteri Kesihatan. Saya dipahamkan, ini saya terpaksa melaporkan Parlimen sebelum saya nak cerita pasal bajet lagi. Sabar dulu saudara. Saya melihat hari ini dan kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan di Kementerian Kewangan bahawa cukai barang bernilai tinggi ataupun cukai barangan mewah seperti barang kemas, jam tangan berjenama dan kereta. Cukai-cukai tersebut akan dilaksanakan mulai 1 Mei 2024. Dan demikian cukai baru itu telah pun diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri semasa pembentangan belanjawan bulan lalu. Jadi mekanisme pelaksanaan jenis barangan dan kadar cukai barang-barang tertinggi akan diumumkan sebaik saja perkara tersebut diumumtamatkan dan diluluskan oleh Jemaah Menteri. Persoalan tentang cukai ini akan dibawa ke kabinet lulus maka bermulalah. Tapi kabarnya bermula 1 Mei nanti saudara. Jadi bukanlah barang-barang biasa, barang mewah, emas, kereta yang nilainya lebih daripada 300,000, itu kenalah cukai saudara. Bagaimanapun tentang kajian saraan, tentang kajian saraan perkhidmatan awam, Jabatan Perkhidmatan Awam telah pun menerima sejumlah 98,757 cadangan kajian. Terdapat 98,757 cadangan kajian sistem saraan perkhidmatan awam melibatkan 40,833 responden. Ini sehingga tahap 31 Oktober. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan tadi bahawa perkiraan atau percadangan sistem saraan perkhidmatan awam ini masih lagi dalam peringkat rundingan dan kajian dan akan dilakukan dalam waktu yang terdekat. Menurut Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamad, pihaknya komited untuk memastikan kajian itu dilaksanakan mengikut tempoh masa yang ditetapkan dengan dapatan data terangkum dan inklusif mewakili segenap lapisan suara akar umbi penjawat awam. Jadi ketika secara akan dikumpul semua pandangan suara akar umbi dan diperhalusi, barulah akan dilaksanakan satu ketetapan berhubung tentang sistem saraan kaki tangan kerajaan. Saudara, baik saudara. Now kita masuk bajet. Sabarlah dulu saudara, jangan marah bagi saya minum dulu saudara. Ini panas cerita ni. Saudara, sebelum bajet ini diluluskan, banyak orang bercakap. Saudara, ni pihak sebelah sana lah.
huha yang mengatakan bahawa kerajaan pimpinan Datuk Anwar Ibrahim ini boleh ditumbangkan apabila bajet yang dibentangkan oleh kerajaan ditolak oleh ahli parlimen. Katanya adalah usaha sedang dilakukan, ada pihak-pihak yang mungkin bersama dengan mereka, ada yang mengatakan cukup jomolah. Saudara, semua ni adalah untuk menolak bajet. Memang pun saudara, kalau bajet ditolak, maka tumbanglah kerajaan. Itulah yang mereka beri gambaran. Mula-mula kata bulan Ogos, kemudian September, sekarang ni bulan Oktober, dan sekarang ni pula kata bulan November. Jadi matlamatnya bila bajet ini dibentangkan, bila ditolak oleh parlimen, maka kerajaan pimpinan Datuk Anwar Ibrahim ini terpaksalah terhenti ataupun tumbang. Tetapi apa berlaku tadi saudara? Saya dah bagi tahu bahawa ini bajet Robin Hood. Saudara, ini dapatan saya saudara. Akhirnya tak ada pun. Apabila saja speaker bertanya pada ahli parlimen, ahli yang berhormat, sekarang ni pun ada pun masalah di hadapan kita ini dengan cadangan perbekalan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan untuk diluluskan. Ahli-ahli yang bersetuju sila katakan setuju, setuju. Ahli-ahli yang tak setuju sila katakan tak. 1-2 suara je saudara. Mana cukup jumlahnya? Selalunya dari parti pembangkang dia akan bangun, Tuan Speaker, kita mahu diadakan undi belah bagi. Undi belah bagi itu satu. Tak ada, saudara. Ertinya, saudara, saya dengar, saya dapat tan saya, sewaktu Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan ucapannya, ucapan penggulungan belanjawannya, pada peringkat awalnya memang agak mengerunkan juga. Apabila kalangan ahli-ahli parlimen mewakili parti pembangkang, mereka ada seramai 60 orang dalam dewan. Tak tahu lagi apakah ada dari luar akan melakukan ambush. Saya, kerana waktu itu ahli-ahli parlimen daripada kerajaan perpaduan jumlahnya 91 orang. Kalau 91, 60. Kami seriau juga kalau ahli-ahli parlimen daripada parti pembangkang datang ramai-ramai, tinggal 90, huyuplah saya. Tetapi, saya nak bagi penjelasan. Sekitar lebih kurang 15 minit sebelum sahaja Datuk Seri Anwar Ibrahim menamatkan ucapan penggulungannya, di pihak pembangkang cuma tinggal saudara 46 orang. Itu aja yang ada. Sedangkan ahli-ahli parlimen daripada kerajaan perpaduan sudah ada 116 orang. 116 orang ni saudara, buat macam mana pun tidak mungkin mampu untuk menjatuhkan kerajaan. Dia untuk tubuh kerajaan daripada 222, dia memerlukan 112. Waktu tadi, 15 minit sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim menghabiskan ucapannya, penggulungannya, dah ada 116. Ahli-ahli daripada parti pembangkang tinggal 46. Sebab itu, bila speaker duk bertanya, ahli-ahli yang berhormat yang bersetuju, sila katakan bersetuju. Setuju, Satu Dewan. Yang tak bersetuju, dah 1-2 orang saja, saudara. Dan akhirnya, tadi, sekitar jam 6.48, hampir pukul 7 malam, Dewan Rakyat meluluskan Rang Undang-Undang Perbekalan 2024 selepas rang undang-undang itu selesai dibahaskan di peringkat dasar. Artinya, saudara, bajet yang dibentangkan oleh Datuk Anwar Ibrahim pada dasarnya telah pun diterima dan diluluskan oleh parlimen dan boleh dilaksanakan. Tetapi minggu depan akan adalah perbahasan perincian tiap-tiap kementerian. Yang penting hari ini, saudara. Kalau hari ini ditolak, maka uyup, saudara. Tapi hari ini terkapai-kapai. Sembang aja lebih, saudara. Sembang kari. Saya bukan marah, tidak, saudara. Tapi dalam semangat nak bagi pencerahan pada anda, untuk anda tahu. Daripada 100, kononnya mereka ada 137. Bukan 137, dah 73. Daripada jumlah 73 ahli Dewan Rakyat yang mereka ada, yang waktu last kali waktu pengundian, waktu setuju tak setuju, tinggal 46 orang. Nak cakap apa? Yang lain tu pun dah hilang meninggalkan Dewan. Kalau diadakan undian belah bagi pun, wuyup. Itu keadaan, sedangkan di pihak kerajaan perpaduan sudah ada 116 orang. Itu saya katakan, kebanyakan mereka ni sembang kari. Cakap saja bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ni akan tumbang.
pada 2 November. Apabila bajet ditolak, tak ada pun. Tapi bagaimanapun mulai minggu depan, saudara, akan ada lah pula dalam peringkat jawatan kuasa, di mana perinciannya satu-satu kementerian itu akan dibedah dan disiasat dan diperincikan tentang bajet sebut, saudara. Jadi keadaan begitu, saudara. Kita melihat sepanjang perdebatan, perbahasan rang undang-undang perbekalan 2024, saudara, yang bermula pada 16 Oktober, sejumlah 85 ahli parlimen, 85 orang ahli parlimen telah pun mengambil bahagian, berucap dan beri pandangan dan sebagainya. Terdahulu, sesi terakhir pengulungan peringkat dasar rang undang-undang perbekalan membabitkan 5 kementerian, itu Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengangkutan, Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Kewangan. Saudara, rang undang-undang perbekalan 2024 merupakan belanjawan kedua di bawah pentadbiran Kerajaan Perpaduan. Ia dibahaskan di peringkat dasar telah pun disetujui dan disusuli dengan penggulungan selama 4 hari mulai 30 Oktober dan telah pun berakhir tadi apabila Datuk Anwar Ibrahim menggulung ucapan bahannya. Artinya, bajet sejumlah 393.8 bilion itu yang dibentangkan pada 13 Oktober lalu telah pun diluluskan oleh Parlimen, saudara. Belanjawan ataupun bajet yang bertemakan reformasi ekonomi memperkasakan rakyat, itu memperuntukkan sejumlah 338 bilion untuk perbelanjaan mengurus dan 90 bilion untuk perbelanjaan pembangunan dan 2 bilion pula disediakan untuk simpanan luar jangka. Saya kena ingat, saya dah kata dulu, bajet ini ialah bajet ala Robin Hood, di mana pimpinan Datuk Anwar Ibrahim cari duit daripada orang kaya, bagi pada rakyat, untuk menangani derita rakyat. Sebab itu saya katakan, kalau mana-mana ahli parlimen yang dilihat menolak bajet ini, mereka pasti akan dihukum oleh rakyat. Kerana bajet kali ini memang betul-betul untuk rakyat, saudara. Dan tak ada pula lah peruntukan nak buat bangunan mega lah semua. Tak ada, saudara. Bantuan kepada rakyat miskin ditingkatkan. Macam mana? Melalui skim SDR. Dulu cuma ada RM700, sekarang dinaikkan. Jumlah keseluruhan yang diperuntukkan dalam bajet ini adalah RM8 bilion. Merangkumi keseluruhan 5 juta rakyat yang akan mendapat SDR mulai 7 bulan ni, saudara. Ada yang dapat 1,500, saya dapat 2,500. Nak apa lagi? Sebab itu saya katakan ini bajet Robin Hood. Begitu juga dengan pemberian khas kepada kaki tangan kerajaan. Dulu kaki tangan kerajaan, ini pemberian khas, ini macam bonus lah, saudara. Dulu kaki tangan kerajaan dapat RM700 je. Tapi kali ini, bajet ini RM2,000. Siapa nak tolak? Mana ahli parlimen berani cakap kita tak setuju benda ini? Wuyuplah pilihan raya akan datang, saudara. Begitu juga, saudara, bagaimana tentang kaki tangan yang berpencen, yang tak berpencen, kaki tangan anggota keselamatan, pihak polis, tentera dan sebagainya, yang dulu selama ini cuma dapat RM300. Tapi kali ini RM1,000 disediakan oleh kerajaan untuk diagihkan kepada semua yang berpencen dan tidak berpencen. Jadi nak apa lagi, saudara? Takkan nak tolak. Saya, begitu juga pelarasan penyelesaian gaji kerajaan yang akan dilaksanakan dalam waktu yang terdekat. Tadi pun beliau dah nyatakan bahawa sekarang ini perbincangan sedang dilakukan. Jadi untuk penyelesaian gaji, sistem SDR, rakyat akan dapat wang yang begitu banyak. Mana wakil rakyat yang mahu menolak? Nak cari penyakit, saudara. Sebab itu hari ini bajet terima, saya mengatakan sebulat suara. Kalau ada pun suara dak tadi dalam 1-2 orang saja. Mana kata ramai sangat yang akan menentang. Kononnya 73, 34. Saya rasa mungkin mereka sudah dapat mencium. Seandainya ada undi belah bagi, tinggal 46 orang, tak tahu berapa orang saja. Daripada malu sendiri, maka semua diam. Akhirnya keluar dewan dan kita cakap syabas pada Kerajaan Perpaduan. Kerana bajet pada dasarnya, bajet 2024 yang berteraskan untuk menangani derita rakyat ini diterima bagi saya sebulat suara. Alhamdulillah. Tapi mulai minggu depan, akan diperincikan. Itu lagi panaslah. Tunggulah kita tengoklah mana kementerian akan kena kerunyuk dengan ahli parlimen. Tetapi
dalam keadaan kritikan dan sebagainya, mereka tidak boleh lagi menolak. Kalau menolak, artinya kamu dah setuju ini macam mana? Maka bajet akan diluluskan, saudara. Sebab itu, saudara, bila ada orang mengatakan bahawa dua orang ahli bersatu yang menyokong pimpinan Sultan Ibrahim dan sebagainya, kononnya ada dua pertemuan, ada ubuhan, ada ugutan sebagainya. Hari ini Sultan Ibrahim menyatakan secara terbuka bahawa beliau menafikan dua ahli parlimen daripada bersatu pernah berunding dengannya bagi menyokong kepimpinannya. Menurut Perdana Menteri, hari ini ahli Parlimen Kuala Kangsar, Datuk Iskandar Zulkarnain, dan ahli Parlimen Labuan, Datuk Syuhali Abdul Rahman, tidak pernah berunding dengan mana-mana Menteri Kabinet berhubung keputusannya menyokong Kerajaan Persekutuan. Kenyataan menyokong dari ahli Parlimen Kuala Kangsar dan Labuan itu tidak dirunding dengan saya, kata Sultan Ibrahim, atau mana-mana menteri. Jadi kalau mau penjelasan, tanyalah kepada Kuala Kangsar dan Labuan. Tentu je saya mengalulukan sokongan kerana kematangan mereka. Orang nak sokong kita, tentulah dia mengalulukannya. Tetapi, jangan kata itu ada tawar-menawar dan sebagainya. Tadi saya dengar Majlis Syed Saddiq bangkit persoalan mengenai adakah ada prosedur SOP yang jelas berkaitan persoalan tentang peruntukan pada ahli parlimen. Dan Sultan Ibrahim kata, dulu pun tak ada. Kenapa nak bising-bising sekarang? Cuma apa yang dilakukan oleh Sultan Ibrahim, datang berunding. Kamu nak buat apa dengan peruntukan wakil rakyat ini? Dan beliau akan mengawal ketat wang negara. Bagi saya lah, terbongeh-bongeh lah. Itu keadaannya. Dan saya melihat bahawa dalam suasana hari ini, nampak gayanya. Kerajaan Datuk Sultan Ibrahim semakin mantap. Sukar untuk digugah. Tak sukar untuk digugat. Tak kisahlah cukup jomlah ke orang kata apa. Sedangkan prelude kepada pembentangan bajet ini untuk diluluskan, saudara. Saya tengok, wah, teruk dia orang balun. Isu Palestin lah, isu ancaman dunia luar, isu Kak Wan, gambar Kak Wan, yang macam-macam tomahan dilakukan. Ternyata semua itu tak mampu untuk mempengaruhi ahli parlimen untuk tidak menyokong bajet ini. Saya katakan, bajet yang dibentangkan oleh Sultan Ibrahim adalah bajet Robin Hood. Kerana matlamatnya adalah untuk mempertahankan kehidupan dan menangani derita rakyat sebagaimana yang dijanjikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sewaktu beliau mahu mengambil alih kepimpinan negara. Saudara jangan sebut nak jatuhkan kerajaan, ya. Saya nak pesan, siapa yang menyebut perkataan menjatuhkan kerajaan, artinya anda boleh di bawah tindakan undang-undang sebagai treason atau khianat. Nak jatuhkan kepimpinan tak ada masalah. Tapi dengan keadaan hari ini, tidak mungkin mereka mampu untuk menggugat kepimpinan Datuk Sultan Ibrahim. Ini bukan sembang kari, saya. Bajet itu adalah key indicator. Dulu memang ada, bila pembentangan bajet, ada undi belah bagi, saya. Ada sokong 114, yang tak bersetuju 70 orang. Dulu. Tapi hari ini nampaknya bajet diterima sebulat suara. Dan saya mengharapkan agar pimpinan negara melaksanakan apa yang dijanjikan. Kaki tangan kerajaan yang dijanjikan dapat 2,000 kena dibagi. Rakyat yang berpencen, tak berpencen, bekas-bekas polis, bekas-bekas tentera yang tak ada pencen, maka mereka akan mendapat RM1,000. Nak apa lagi, saya? Dan selewat-lewatnya, kata Datuk Sultan Ibrahim, sebelum bulan puasa. Dan peruntukan untuk anak-anak ke sekolah memang telah tersedia. Banyak orang bertanya dengan saya, bagaimana keadaannya? Apakah peruntukan anak nak pergi sekolah nanti tu? Ini nak awal tahun ni, katanya. Peruntukan untuk anak sekolah masih kekal. Satu pelajar sama ada, tak kisah kamu daripada anak orang kaya ke, anak orang miskin ke, purata semua. Daripada darjah 1, saudara, sampailah ke sekolah menengah, dapat RM150. Jadi ibu bapa tidak akan berkeluh kesah untuk memikirkan nak beli baju, nak beli pakaian seragam, beli buku, semua ada dapat RM150. Nak apa lagi? Soalnya nak apa lagi? Tambahan pula lagi untuk raya ni, rasanya raya kali ini maka seronoklah kegiatan kerajaan. Tetapi bagaimanapun, jadi saya sudah mengarifin, alhamdulillah, syukran. Saya cuma bimbang satu saja, bila kegiatan kerajaan dapat macam bonus begitu besar, barang pula dinaikkan oleh peniaga. Bagaimanapun, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Keterjaminan Makanan termasuk Tuan Sabu dan ahli-ahli kabinet telah pun berjanji dan berikrar bahawa mereka akan memastikan kawalan harga makanan akan dilakukan. Siapa yang melakukan kenaikan harga barang,
mereka pasti akan dibawa ke muka pengadilan. Ini untuk menangani rakyat. Saudara, kita ada tapi orang tanya saya macam mana dengan keadaan di Julai. Saudara, di Julai akan mengundi 2 hari lagi. 4 bulan, saudara. 2 hari je lagi, saudara. Tinggal 2 hari lagi kempen-kempen untuk calon-calon, 3 penjuru yang akan bertanding di Dewan Undangan Negeri Julai. Saya dipahamkan, katanya, laporan dari Bintulu menyebut bahawa misi kerajaan, misi calon daripada JRS, iaitu GPS, saudara, iaitu yang menurunkan calonnya Datuk Zulkarnain katanya bahawa untuk pilihan raya Julai kali ini pimpinan Tan Sri Premier Abang Johari mereka akan menumpukan kepada 60% pengundi muda. Terdapat sejumlah 60% daripada 22,804 jumlah pengundi yang berdaftar adalah terdiri daripada pengundi muda di Dewan Undangan Negeri Jepak. Dah tinggal 2 hari lagi, saudara. Malahan JPS kali ini kabarnya saya dipahamkan telah pun jauh ke hadapan dalam isu menangani persoalan anak muda. Dan selain aspek fasiliti, peluang pekerjaan serta melanjutkan pendidikan ke tahap lebih tinggi juga telah pun dijanjikan oleh Premier Sarawak. Keadaan begini tentulah mereka akan menambat hati anak muda. Saudara, kerana pada 1 Oktober dulu Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Abang Oping berkata bahawa pendidikan percuma peringkat universiti dan pusat pengajian tinggi milik Kerajaan Sarawak untuk anak jati negeri itu dijangka dapat dilaksanakan selewat-lewatnya pada tahun 2026. Getinya warga Sarawak beruntunglah. Anak-anak mereka dijamin mendapat pengajian percuma sampai ke peringkat universiti. Inilah kata kerajaan yang menangani kehidupan rakyat. Jadi unjuran-unjuran yang saya dapat bahawa besar kemungkinan kemenangan berpihak kepada calon daripada GPS iaitu Iskandar Turki. Sama-sama kita nanti lagi, tinggal 2 hari je lagi saya. Besok adalah hari terakhir dan nampak gayanya malam besok maka masuklah Gear 4, Gear 5. Bagi kedudukan Parlimen di Kemaman, sepatutnya penamaan calon akan diadakan pada 18 November. Presiden UMNO baru pulang daripada lautan ke Jerman dan juga ke London dalam usaha untuk mempertingkatkan lagi TVET serta untuk meningkatkan pasaran bagi makanan halal hub. Ya, saudara, pengusi MARA pun pergi sekali dan mereka sedang menangani usaha-usaha yang dihasilkan usahawan tempatan di negara Eropah sebut, saudara. Dan baru balik. Jadi baru balik belum dapat menjelaskan bagaimana kedudukan kerusi parlimen, siapa calonnya. Tapi saya difahamkan bahawa apabila dilantik Datuk Seri Muhammad Said selaku pengarah pilihan raya, tentulah beliau tidak akan diturunkan sebagai calon. Maka ada calon yang merupakan anak tempatan. InsyaAllah, saudara. Tapi yang saya gusarkan adalah pilihan raya di Kemaman itu melibatkan wang rakyat sejumlah 35 juta lagi yang terpaksa dibelanjakan. Semata-mata untuk memastikan agar pilihan raya kecil di Kemaman dapat dilaksanakan. Itulah keadaan, saudara. Dan kita berharaplah Jepak John Rambo milik kerajaan pimpinan Abang Johari. Kemaman nampak gayanya semakin jelas sebab saya dapat tahu bahawa pimpinan daripada PAS semakin gusar dan malahan mereka semakin cemas. Bagaimanapun saya akan memberi ulasannya 1 hari 2 mendatang ini kedudukan di sana. Saya harap teman-teman cuma hari ini agak menggembirakan rakyat apabila usaha Datuk Seri Anwar Ibrahim melaksanakan bajet 2024 itu telah pun diluluskan secara sebulat suara. Tahniah Kerajaan Madani pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.